dan pembangkit Islam, dia tengok syariah. So bila ada syariah tu, pelajaran-pelajaran yang perlu ada dalam kepala, yang pertama al-madkhal ila tasyri' al-islami. Dengan apa Ustaz Farid Ustaz Farid tu biasalah, dia panggil siapa dapat aqal min 10, dapat kurang daripada 10 kan, dia dapat. Siapa tak dapat full mark, siapa dapat 19 pun datang depan dia koyak kertas. Itu cabaran dia. Tapi ada pada zaman saya tu seorang je lepas. Seorang tu siapa? Kena tanya. Okay. Jadi fokus tu yang penting lah, terutamanya dalam subjek-subjek madkhal ila tasyri' islami. Sebab dalam tu ada qawaid fiqhiyah, al-umur bimaqasiduha. Lepas tu ada apa, la yansibu sakit ila al-qawl lakin sakit fi ma'radil hajah bayan. Lepas tu macam-macam lah. Kat situ kena hafal. Sebab nanti bila interview, macam pengalaman saya pergi interview 3 kali baru dapat masuk bank. Ni off record lah kan. Nanti kalau ada keluar, dia masuk 3 kali interview baru dapat. Ada orang berpuluh-puluh kali interview, tapi rezeki Alhamdulillah lepas 3 kali dapat masuk Alim Islami. Kebetulan masa tu saya baru habis menamatkan pengajian. Dalam berapa bulan lepas tu duduk kat KL, cari kerja tak dapat, kerja dekat catering tu sedih. Tak ada duit tak ada duit nak makan. Macam itulah cerita sedih dia. And then masuk sambung ke pangkat magister, peringkat sarjana yang saya tengah buat sekarang lah, tengah menulis tesis sekarang. Tapi tajuk tak jumpa, yang lain dah jumpa dah. Itu ibaratnya progress sekarang lah. And then masa nak buat magister tu, tengah tulis buat kerja khusus kat luar, kebetulan yang mengajar saya tu adalah syariah committee ataupun penasihat syariah di sebuah bank lah. Dia tanya, dia tengah-tengah jalan dekat jabat tu, kita tengah kerja, awak nak masuk bank? Itu nak hantar kat resume sekarang. Kita hantar resume. Tapi Alhamdulillah dia panggil interview, ada 6 orang, 3 orang dah bekerja, 3 orang master. Dan salah seorang master saya, Alhamdulillah saya dapat lah untuk jawatan tu. Jadi sampailah sekarang saya bekerja di industri perbankan. Jadi nak ceritanya, masa interview tu antara soalan yang ditanya adalah berkenaan dengan produk. Itu perkara pertama yang akan tanya lah. Boleh tanya nama lah, what is your name, my name is, kenalkan. Ada teknik-teknik nak jawab interview tu. Kalau nak buat satu session yang lain pun boleh. And then selepas tu dia buka buku IOFI. Mana nak buku IOFI? Auditing and Accounting of Islamic Financial Institution, standard dunia punya yang perbankan Islam. Kat dalam tu buku IOFI tu boleh download je, percuma. Off record kan, download tu untuk kita belajar lah. So dekat dalam tu dia buka je buku depan saya, terjemah. Masa tu IOFI tu dalam bahasa Arab. Saya ingat okey lah, bahasa Arab dah boleh kan, boleh lepas. Terjem ila lughah Inggerisiyah. Ma tawarruk al-munazzam. Apa itu tawarruk munazzam? Kat situ on the spot. Terjemah. Alhamdulillah dengan berkat doa rakan-rakan dan sebagainya, dapatlah kerja itu. Jadi expectation yang bila kita nak interview tu, soalan-soalan macam tu confirm ada. Bainah, ba'adai itu semua dah settle. Pengalaman saya interview yang mula, saya tak buat preparation. So bila dia tanya apa beza bainah dan juga ba'adai, contohnya dia tanya tu lah, simple konsep. Kita dekat Jordan kita tahu, Jordan tak terima bainah, Malaysia terima bainah. Yang tu je lah kita tahu. Bainah tu apa? Tak tahu. Kita tahu sell and buy back, tu je. Secara konsep ni kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu? Saya boleh bagi yang pertama tadi saya suruh fokus kan. Yang kedua adalah berkenaan dengan language. Language adalah something yang sangat penting lah. Antum sanatin fil huna wa sanatin ba'din ilal Urdun. Fil Urdun labudda yastakhdim daiman bil lughatil arabiyyah. Tatakallam kullul waqt. Pergi dekat apa, dukan ataupun mahal tijari ataupun apa panggil, supermarket lah. Pergi ke supermarket tu borak, mahal zah, boleh kan? Dia gelak. Macam bahasa Arab baku kan, boleh memang gelak. Selepas 3 bulan kita gelakkan dia pula. Macam tu lah. Sebab jangan terkejut bila
korang masuk dalam kelas ni, perkara pertama yang korang akan buat adalah nganga dan tengok syarah gitu. Tak faham dia syariah, bachelor degree syariah. Kalau bila dia nampak tu, kenapa sifat makbul ni, dia nak tahu. Lebih kurang macam tu lah. And then yang point yang terakhir adalah, saya lupa lagi satu. Berkenaan dengan bahan bacaan. Bahan bacaan, anda kena banyakkan membaca tentang Islamic finance. Macam mana nak tahu buku mana? Sebab macam kawan saya, dia balik lambat. Dia balik lambat daripada orang lain. Dia balik lewat 1 sem 4 bulan dekat sana. Tetapi lepas seminggu dia dipanggil oleh RHB Islamik. RHB Islamik panggil dia. RHB Islamik sebelum tu saya dah interview, saya tak dapat. So dia interview, dia dapat. Sebab apa? Dia mencari orang yang fluent English, yang kedua faham produk. Dia kalau tengok dekat Jordan tu, dia paling malas sekali berprogram, yang pertama. Tapi rezeki dia sebab dia banyak membaca bahan bacaan Islamic finance. Terutamanya IOFI, jadi dia banyak baca. Yang kedua, dia banyak baca Fiqh wa Adillatuh oleh karangan Syekh Wahbah Zulah Zuhaili. Baca yang tu. Lepas tu ada, kalau lebih related lagi, buka resolution dalam bank negara. Kita tengok wadiah, apa resolusi syariah kat situ, macam mana dia nak tentukan hukum wadiah, hukum tawarruk. Dekat situ dah tulis jelas-jelas tawarruk tu macam mana. Nanti bila ditanya apa hukum tawarruk, apa dalil-dalilnya, bila tanya dalam interview, kita boleh jawab secara spontan. Jadi itulah 4 perkara yang saudara share. Yang pertama fokus, 2 language, yang ketiga adalah soft skill, dan yang keempat orang punya bahan bacaan, luaskan kalau boleh. Jadi itu saja. Balik disambung insya-Allah. Al-lughatu yahtaju ila al-mumarasah. Jadi kita sama-samalah mempraktikkan bahasa Arab. Jadi soalan seterusnya kita teruskan lagi dengan soalan round yang kedua. Dewasa kini kita boleh lihat banyak isu-isu yang timbul dalam kalangan Islam. Okey, isu-isu yang timbul dalam kalangan Islam. Contohnya MLM. Semua tahu MLM, Forex, Gold dan sebagainya. Jadi sebagai yang mempunyai ijazah sarjana muda syariah, ekonomi dan perbankan Islam, apakah peluang untuk kita menangani isu-isu tersebut? Jadi dipersilakan Ustaz Hakim. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan tadi. Seperti nak cerita sedikit bahawa saya sering juga dijemput untuk memberi perkongsian berkaitan kewangan Islam, pelaburan menurut Islam. Minggu depan insya-Allah bagi talk untuk pencetus rumah pula. Sebelum ni yang siapa those Mara scholars yang fly terus pergi Jordan tu, ada juga orang invite bagi sharing session macam ni kan. Nanti bila saya dah you all dah grad, nanti you all pula dipanggil kan untuk beri perkongsian. Okey. Persoalan ini sering ditanyakan kepada saya, dan ini sebenarnya masalah yang berlegar di kalangan masyarakat kita. Kita mungkin tidak boleh meletakkan 100% kesalahan kepada mereka yang terlibat dalam pelaburan ataupun skim-skim yang tidak patuh syariah, kerana kemungkinan satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang kewangan Islam. Bila saya sebut kewangan Islam ni, maksudnya relate pada fiqh muamalah. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau sebelum nak masuk pasar tu kena dulu expert pasal tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan jual beli. Ini nasihat Sayyidina Umar. Sebab tu orang sekarang suka nak masuk pada skim-skim, hanya melihat pada prospek dan juga keuntungan yang akan diperoleh, daripada melihat dari sudut struktur pelaburan itu adakah patuh syariah ataupun tidak. Saya berkongsi satu pengalaman saya
ketika memberikan talk di Kota Baru, Kelantan. Seorang peserta bertanya pada saya, pelaburan emas adakah haram, pelaburan emas? Satu persoalan yang sangat relevan untuk ditanyakan pada masa sekarang, sebab ramai orang yang terlibat dalam skim ini kerana menjanjikan pulangan yang sangat lumayan. Okey. Dan orang-orang seperti kita lah yang menjadi rujukan utama untuk, yang sepatutnya dijadikan rujukan utama untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Sebab ni masyarakat ni kadang-kadang dia tak tahu bidang kepakaran ustaz itu, kan? Dan mereka hanya macam pergi jumpa ustaz ni, ustaz kalau MLM ni macam ni boleh tak? Boleh. Ustaz kata boleh. So dia akan kata boleh. Sedangkan ustaz itu mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kewangan Islam. Jadi kitalah yang seharusnya menjawab persoalan ini. Tentang pelaburan emas tadi, kenapa saya nak sampaikan juga pesanan kat sini, sebab saya tidak mahu ada pelajar-pelajar Diksha yang mempromosi, marilah melabur emas bersama kami, ataupun pelaburan emas boleh, sebab apa diorang sekarang ni dia ada satu golongan yang terpanggil sebagai golongan dinaris. Dinaris ni macam satu gerakan NGO ke tak tahulah, satu gerakan yang mengatakan bahawa dinar lah penyelamat ekonomi dunia. Betul, I partly agree with that statement. Tapi dia perlu melihat dari sudut makro, tak boleh lihat dari sudut mikro. Kalau you perasan, labur dalam emas ini, apa yang dilaburkan adalah emas, dan emas dijadikan sebagai bahan barang komoditi. Okey, barang komoditi. Sama macam minyak sawit, sama macam getah, kan? Jadi so when it comes under komoditi, dia akan bergantung kepada law of demand and supply. Okey, harga dia akan terikat pada demand and supply. Okey, banyak permintaan, okey apa ke? Makin mahal ke? Okey. Ini yang berlaku. Dan mereka ini menganggap bahawa wang kertas yang digunakan masa sekarang ini adalah tidak relevan ataupun tidak ada nilai. Okey. Oleh yang demikian, apabila mereka mengatakan bahawa wang sekarang ini seperti tisu tandas sehingga ke tahap itu, jadi ada ustaz yang mengeluarkan fatwa bahawa mengeluarkan zakat simpanan yang berasaskan pada wang sekarang adalah tak apa. Tidak mengeluarkan zakat itu tak apa pada dia. Faham tak? Keluar statement macam tu sebab dia tak faham fungsi wang dan juga emas. Sebab tu saya tak nak kita sampai to that extreme yang kata bahawa emas adalah penyelamat. Betul, emas, I partly agree with this statement, tapi ada beberapa cabaran dan juga rintangan yang perlu kita hadapi sebelum betul-betul kita nak melaksanakan emas ni sebagai wang. Sebab apa yang kita belajar, gold is a medium of exchange. This is not a type of investment. When you trade gold, apa yang you trade? Nothing. You jual gold, orang beli gold, apa yang you dapat? Untung je. You create the job opportunities to the people. Ada produce something baru? Tak ada. Sebab itu ekonomi boleh down, sebabkan kalau orang terlalu agresif dalam pelaburan emas. Kedua, persoalan yang kedua yang sering ditanya adalah MLM. Malam. Stand for multi-level marketing.
Dan ramai juga orang yang terlibat dari ini sebab untuk mendapat wang dengan cepat. Tapi hakikatnya adalah sebalik. Berapa ramai sahabat saya yang terlibat, bukanlah orang yang ambil bank ni, Diksha ni, kawan-kawan lain yang terlibat dalam MLM ni dan akhirnya menyesal. Apabila diorang buat mula-mula 2,500 nak masuk, lepas tu ada level lain, nak pergi level lain kena top up 10,000 pula buat loan. Lepas tu you tahu dia punya modus operandi very simple. You tarik orang seorang, orang tarik you kena bayar 1,500. In order for you to recover that 2,500 tu, you have to invite another 2 people to join you, and they have to pay 2,500. Orang yang baru masuk pun tadi kena cari orang lain. Sebenarnya MLM bukanlah menyenangkan orang, sebaliknya menyusahkan orang. You ajak kawan you masuk, you bukan nak tolong dia, tapi you menyusahkan dia. Betul tak? Sebab tu yes, we can structure MLM product according to Syariah principles, but kena tengok banyak sudut lah. Sebab tak ramai orang MLM, if they really want to make MLM model is Syariah compliant, then they have to hire Syariah advisor to look in details on their procedures and whatnot. Tapi kalau maksudnya diorang pun tak berani nak panggil orang to review, untuk menasihatkan diorang, macam mana kita boleh kata yang produk diorang adalah Syariah compliant? Okay. Dan Forex apa semua, Forex mungkin Mr. Hazim can answer that question. Forex ke apa ke, semua itu adalah penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat kita. Kalau you nak business, you make your own business, you produce something new to the people, dan jangan terlibat dalam benda-benda yang tidak patut syariah ini. Dan kita akan berhadapan dengan orang-orang ni, sahabat-sahabat kita yang di sana, di Jordan juga mungkin ada yang terlibat. Dan orang-orang yang terlibat ni adalah orang-orang yang anda akan jumpa orang yang berlatar belakangkan agama, emas, khususnya emas. Aku lupa. Peluang untuk menangani isu-isu. Peluang untuk menangani. Kalau cara untuk menangani, boleh lah. Tak ada cara melainkan ilmu. Melainkan menuntut ilmu. Maksudnya kita kena educate people to understand about syariah and muamalah, and to convey the message to the people about the importance of having the syariah compliant products. Apa lagi nak cakap? Hukum MLM. Kalau you refer pada Majlis Fatwa Kebangsaan, hukum MLM adalah harus. Okay. And they try to convert mengelakkan. Bila kita argue dengan dia, MLM product is not halal, then they come up with the resolution from the National Fatwa Council. Ni fatwa kata harus, ASB harus. So macam mana kita nak counter dengan isu-isu macam ni? Okay, satu soalan saya nak tanya. Kalau tidak menuruti fatwa kebangsaan, adakah boleh disabitkan kesalahan di dalam mahkamah syariah?
Boleh tak? Kalau fatwa kebangsaan, kalau tak ikut, kita boleh dikenakan undang-undang? Tak ada kan? Tapi kalau undang-undang state, boleh kena. Sebab itu, kita akan lihat perbezaan pendapat dari Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga negeri. Contohnya ASB, Majlis Fatwa Kebangsaan kata harus, tapi Majlis Fatwa Selangor kata haram. Tapi adakah kalau orang tu mabuk, dia orang Selangor dan dia masuk ASB, adakah dia boleh dikenakan? Kata tadi kalau tak itu fatwa. Dia bukannya undang-undang. Fatwa. Apa lagi aku satu soalan di luar, out of context. Siapa yang ada FB saya? Seorang Okay, bagus. Saya takut juga. Kamu terlebih halim sini tengok Facebook aku. Okay, welcome to Puan. So, saya kira ada berapa minit lagi? Dah habis dah? Tak, buat tu habis? Habis dah? Jadi diucapkan selamat datang kepada Puan Aisyah ke Forum Kewangan Islam. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan yang sama diajukan kepada Ustaz Hazim. Mungkin tadi kita mendengar pandangan dan perspektif daripada Ustaz Hakim, dan sekarang kita pula mendengar mungkin ada tambahan maklumat ataupun pandangan daripada Ustaz Hazim sendiri. Terima kasih kepada Ustaz Fahmi. InsyaAllah satusbihuna ustaz ba'da sanatain. Natakharraj min jami'atil ilm kullu ustaz wa ustazi wa ustazah. Ustazah kullu insyaAllah. Jadi ada sedikit penambahan daripada apa ni yang diperkatakan oleh Ustaz Abdul Hakim. Kita panggil abang lah, Abang Abdul Hakim ni. Abang Hakim kata perkara-perkara untuk perbankan Islam ni kita bawa sebenarnya kepada Mahkamah Sivil. Itu antara kekangan kewangan Islam sekarang lah. Perbankan Islam, kita nak bawa kes kita, bincangkan dekat kes sivil. Mahkamah Syariah hanya membincangkan nikah kahwin. Itu sahaja. Itu sedikit komen lah. Okay, and then kita teruskan benda prospek ni. Kalau kita tengok sekarang, kita sebagai degree of Syariah, kita sepatutnya at least kita memegang fiqh muamalat. Kita tahu alal aqal fiqhul muamalat fi fikratikum, fi zihnikum. Dah ada dalam otak ni fiqh muamalat, wari'ah, warabah, bagi dalil, hatta dalil sama semua ada. Tapi cara dia bermula adalah kita train diri kita untuk biasakan dengan terminologi yang tak boleh dalam konvensional. Contohnya bagi saya nak minta loan dekat bank Islam, macam loan dalam Islam adalah Qardul Hasan. Maknanya kalau nak bagi 100, pulang 100. Bank Islam tak buat macam tu. Bank Islam ada kontrak wadiah, kontrak mudharabah, kontrak murabahah, semua tu. Tapi nak loan tak ada. Loan qard tak ada. Kalau dalam konvensional loan, tapi dia tak boleh, dia charge of interest dalam kita punya loan tu. Sebab tu kita tak boleh cakap loan. Kita nak pergi ambil loan dengan bank lah, tak boleh. Kita mulakan dengan kita, jangan biasakan sebut loan, sebut financing. Kalau interest tu kita tukar kepada profit. Lah kita nampak profit bank Islam, negeri syariah. Nampak macam tu. Kita faham. Okay, maknanya sampai tahap tu. Jadi macam saya cakap tadi, pergi dekat Bank Negara Malaysia Resolution ataupun Syariah Securities Commission, dekat situ ada resolution daripada SEC, Syariah Advisory Council. Dekat situ dah ada keluarkan keputusan macam mana dia memfatwakan benda tu. So daripada situ kita hafal dalil tu dan kita boleh terangkan kepada orang ramai.
kenapa tak boleh, kenapa boleh dan sebagainya. Itu alal aqal. Paling mudah sekali, paling sikit kita tahu benda tu. Okey, prospek. Prospek kalau kita tengok dalam yang terlibat dalam saya ambil prospek dina emas dan sebagainya yang kita tahu tak boleh dan sebagainya. Benda tu ada ustaz lain dah yang boleh kita rujuk dan sebagainya lah. Tapi kita pun janganlah join sekali benda tu kalau kita tahu benda tu tak boleh. Prospek. Okey, saya tunjukkan statistik untuk batch saya. Batch saya batch 4. Batch 4 seramai 40 orang. Yang masuk bidang banking 4 orang. 4 orang daripada 40, 10%. 2 orang bahagian syariah, 2 orang bahagian operation. Operation tu di bank Islam lah. Dia buat bahagian frontliner. Dia buat credit admin. Dia buat processing, financing dan sebagainya lah. 2 di bahagian syariah, saya dan seorang lagi rakan saya lah, MAA Takaful. 7 orang tengah praktikal di tabung haji. Baki dekat Jacob, seorang di industri halal. Tadi nampak kan, Amirul Arif Zakri. Dia dah pergi India, dah pergi Brunei, pergi Indonesia, pergi buat review. So menarik. Job scope kita sebagai syariah sangat luas. Tetapi bergantung pada diri kita macam mana kita nak jual diri kita. Jual, maksudnya jual syariah. Maksudnya kita nak mempromot perlunya syariah dekat satu-satu industri itu. Macam kita tak macam alamak sikit-sikit baik Ina, baik Ubrabah, Torobah dan sebagainya. Pening lah, tak nak ini, tak nak masuk banking. Ada banyak pilihan lain lagi. Jadi fokus kita, at least dalam masa belajar ni kita tahu terminologi mana yang boleh guna, terminologi mana yang tak boleh guna. Prospek nak jadi seorang usahawan sangat luas. Nak jadi pengusaha rumah, ejen hartanah. Yang Islamik, kita contoh jadi ejen hartanah. Kita ada CJ syariah tu, kita gunakan financing. Kita bila ada customer dan sebagainya, kita gunakan financing. Kita tak bagi pada konvensional. Macam mana kita nak tahu, kita belajar. Dan sekarang kita tengah belajar dan sebagainya. Prospek yang lain kita boleh jadi macam kawan saya, ada yang jadi konsultan syariah. Maknanya dia buat seminar-seminar, dia bagi penerangan dan sebagainya. Ada juga jadi ejen takaful. Ada sana tadi Pro PSM Corporation. Baguslah. Mudah-mudahan dah ada usaha untuk jadi usahawan. Sebab ramai dia yang lebih berjaya bila dia berhadapan orang yang macam frontliner ni. Bila dia terangkan, dia tahu syariah, dia kata kenapa perlu berlambur dengan perlu menyimpan ataupun menderma dekat dalam tabung takaful. Dia faham, dia boleh bagi tahu, diceritakan. Dah ada sumbangan kepada Islam dari sudut kewangan Islam itu sendiri. Jadi prospek kita sangat luas lah bidang syariah ni. Apa tambahan lagi? Tambahan untuk saya nak tekankan semasa kita berada di Jordan nanti, kita tu, saya mewakili suara anda semula, kita bakal berada di Jordan. Di sana terdapat persaingan yang sangat hebat. Ada yang program sama dengan kamu, Ikib Yarmouk 4 tahun di sana, bawah Taja Al-Mara dulu kan, AJPA. Dekat sana diorang very well versed on nak baca kitab. So diorang sangat sangat kehadapan bandingkan kita 2 tahun. Kita tahu kondisi Malaysia, kita tahu kita ada peluang nak pergi bank-bank, kita nak dengar ceramah dan sebagainya. Itu kelebihan kita kat sini. Dekat sana bila diorang didedahkan dengan kitab-kitab turas, itu kelebihan diorang. Tapi kita sebagai tahun 2 nak pergi sana tahun 3, orang expect kita tahun 3 bukan tahun 2 ataupun tahun 1. Maknanya tak adalah anak hantar antum nak cari-cari perkataan pun, anak kataba ke anak aktub, jadi lain lah. Anak aktubu ke anak yaktubu, dia jadi lain. Maksudnya bila sampai sana, pastikan language tu kita dapat. Lepas tu kita kena bersaing. Dekat sana banyak competition. Dekat Malaysia, even kat Malaysia, banyak yang dalam industri sekarang, daripada UIA, daripada Mesir. Jordan tak berapa ramai sangat sekarang ni. Sekarang ni baru ada sikit-sikit lah. Baru dalam setiap bank tu, kalau saya boleh tunjukkan, dalam setiap bank ada, biasanya ada 4 unit syariah. Syariah review,
Syariah Advisory yang menasihat orang